Didik TV KPM. Didik TV KPM. The race is on! Jangan langgar, jangan langgar. Aduh. Kak. Oh, Kak, dia nak rehat kejap, Kak. Akak tengah fokus main dah, Dek. Kak dengar lah dia cakap Ya, ni. apa dia? Akak buka tu kejap. Okey, cakap. Okey, Kak. Adik kita tahu lah, Kak, kan? Adik rasa kita ni macam buang masa lah asyik main video. Tak rasa gitu ke? Tak. Kalau permainan video ni, kalau kita buang masa, maknanya kita tak pandai agihkan masa. Okey. Kalau macam tu, adik nak tahu tak? Permainan video ni juga boleh menjadikan seseorang itu jutawan. Ya, Kak ni. Betul ke? Iya, Tak tak tahu pun percaya. adik kalau main permainan video ni boleh dapat duit. Ya betul. Kalau tak percaya, jom ikut akak ke kelas Cikgu Aziatun. Cikgu Aziatun? Cikgu Aziatun ni cikgu bahasa Melayu tu kan? Ya betul. Okeylah, Kak, kita sama main dulu. Kak jaga terbabas, Kak. Jaga terbabas. Jaga elok-elok kita ni. Cepat. Awak laju dah sikit. Nanti kita nak kalah dah ni nanti. Cepat. Jaga terbabas musik, Kak. Kat situ. Hello, Assalamualaikum kepada penonton-penonton Didik TV KPM. Bersama saya Irfan Syamil. Hari ini kita dalam slot menengah atas untuk tingkatan 4. Kalau tadi Irfan ada main satu permainan video dan kita akan bersama dengan kakak Irfan tadi yang juga cikgu kita hari ini, Cikgu Aziatun Syahidah binti Aziz. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Irfan, khabar baik. Cikgu dari Johor, Cikgu Ya, betul. Tadi kakak saya ke ni? Ya, tadilah masa kita dalam kita punya watak tadi. Sekarang ni inilah Cikgu Aziatun yang akan bersama kita sepanjang 1 jam ini. Dan kita akan bersama dengan anak murid cikgu yang berada dalam talian. Jom kita berkenalan dengan mereka. Silakan Cikgu. Baiklah Irfan, hari ini kita tidak berdua ya Irfan. Kita bersama dengan 4 orang gadis yang cantik-cantik dan juga lagi tampan bersama dengan cikgu hari ini. Murid cikgu yang pertama iaitu Tanjing. Hai Tanjing, hai. Lambai sikit Tanjing. Lambai sikit Tanjing. Okey. Baiklah. Murid yang kedua, kita bersama dengan Yamuna Sri, anak perempuan Siva. Hai Yamuna. Lambai sikit Yamuna. Hai cikgu. Ya. Hai, selamat berkenalan. Selamat okey, baiklah seterusnya dengan murid cikgu yang ketiga iaitu Harini, anak perempuan Siva Prakash. Hai Harini. Hai cikgu. Ya, Harini sihat? Sihat cikgu. Okey, baiklah seterusnya kita pergi kepada murid cikgu yang keempat iaitu Syahin Maisarah binti Muhammad Anwar. Hai Syahin. Hai cikgu. Ya, Syahin sihat ya? Sihat cikgu. Sihat, alhamdulillah. Okey, itulah 3 bunga dan 1 kumbang yang bersama dengan kita hari ini. Ya. Dan tentunya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu untuk tingkatan 4. Jadi untuk segmen yang pertama ni Cikgu, apa yang kita akan fokuskan? Baiklah Irfan, kita teruskan ya Irfan. Silakan Cikgu. Baik, pada hari ini bersama dengan Cikgu, kita akan mempelajari satu lagi bahasa Melayu dengan tajuk Jutawan Sukan. Jutawan Sukan? Kecil? Ya. Irfan tahu tak, jutawan ni ialah orang yang mempunyai banyak duit. Irfan nak jadi jutawan tak? Mestilah Cikgu. Saya pun nak ada banyak duit juga macam Cikgu. Ya. Ya Allah, amin. Amin. Irfan, kalau Irfan nak ada banyak duit, Okey. apa Irfan nak buat? Yang pertama sekali Irfan nak bawa ibu bapa Irfan ke haji Cikgu. Alhamdulillah, anak yang soleh. Amin. Okey, tapi Irfan jangan lupa, kalau cikgu. kita banyak duit, kita kena bantu orang yang memerlukan. Saya setuju. Ya, tapi Irfan, untuk menjadi seorang jutawan bukan sahaja dalam bidang perniagaan, tetapi dalam bidang sukan juga kita boleh menjadi seorang jutawan. Okey, baik, seterusnya. Kita tengok pada standard pembelajaran pada hari ini iaitu 3.1.1
Menulis untuk membina ayat dengan membezakan makna kata, istilah, maksud rangkai kata dan ungkapan dengan betul mengikut konteks. Baik, seterusnya, hasil pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir siaran, murid akan mengenal pasti 5 perkataan yang membezakan makna kata dan rangkai kata berdasarkan bahan yang dibaca. Okey, baik, yang kedua, membina 5 ayat menggunakan teknik SP daripada sesuatu kata dan rangkai kata dengan menggunakan ayat yang gramatis dan betul mengikut konteks. Baik, seterusnya cikgu ingin memperjelaskan apakah yang dikatakan dengan kata tadi. Okey, kata dan juga rangkai kata. Baik, seterusnya kita tengok sekiranya murid-murid di rumah dan juga murid-murid di Google Meet tidak mengetahui maksud perkataan, murid-murid bolehlah merujuk Kamus Dewan edisi keempat ataupun pergi ke Pusat Rujukan Persuratan Melayu untuk mencari makna perkataan. Jadi perkataan tadi yang cikgu sebutkan ialah bunyi atau gabungan bunyi dalam sesuatu bahasa yang disebutkan atau dituliskan dan sebagainya dengan menggunakan huruf-huruf untuk menyampaikan sesuatu maksud kata tersebut. Okey, baik, seterusnya. Kemudian kita pergi kepada rangkai kata tadi, iaitu dalam Kamus Dewan edisi yang keempat, rangkai kata bermaksud kelompok beberapa kata. Baiklah, seterusnya kita akan ke segmen Gegar Minda. Gegar Minda? Okey, macam mana cikgu? Ya, dalam aktiviti Gegar Minda ini, apa yang murid kita kena buat ialah Okey cikgu. Sebelum kita teruskan kepada aktiviti yang seterusnya ni, Gegar Minda ni kita nak berhenti berehat seketika. Tapi apa yang cikgu katakan tadi mengenai perkataan dan juga rangkai kata. Boleh rujuk Kamus Dewan cikgu . Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Jumpa ada selepas ini di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Nampaknya tadi kita dah dijanjikan oleh cikgu untuk kita dalam segmen Gegar Minda bersama dengan anak murid cikgu yang berada di dalam talian. Jadi cikgu, adakah cikgu dah bersedia? Ya, Adakah anak murid cikgu sudah bersedia? Okey, kalau dah bersedia, jom kita mulakan. Baiklah, kita teruskan apa dalam aktiviti Gegar Minda ini. Baiklah, dalam aktiviti ini, murid akan menonton video yang disediakan dan yang kedua, murid akan membaca petikan untuk merangsang minda berkaitan dengan tajuk. Ketika membaca, mereka akan mengesan beberapa perkataan dan rangkai kata yang tidak difahami. Baiklah, kita teruskan dengan saksikan video ini terlebih dahulu. Jom kita saksikan sama-sama.
Berikut merupakan video pengenalan mengenai e-sukan yang diterangkan oleh sebuah video yang sangat-sangat menarik. Jadi cikgu, apakah intipatinya cikgu ataupun kita nak uji anak murid cikgu? Ya, betul tu Irfan. Bagaimana? Cikgu ingin mempersilakan anak murid cikgu di Google Meet untuk memberikan maklum balas tentang video yang ditonton sebentar tadi. Okey, dipersilakan. Cikgu, Ya, saya ingin dipersilakan. berkongsi kepada saya. Silakan Yang Muna. Cikgu, video tadi adalah berkaitan dengan e-sukan di Malaysia. E-sukan ini ialah sukan permainan video yang dipertandingkan dan dimainkan dengan menggunakan alat-alat elektronik seperti komputer, telefon bimbit dan sebagainya. Ya, terima kasih Yamuna kerana telah memberikan maklum balas yang sangat baik. Jadi benarlah seperti apa yang telah diperkatakan oleh Yamuna bahawa permainan e-sukan ini dipermainkan dengan menggunakan alat-alat peranti seperti telefon bimbit, komputer riba dan sebagainya. Oleh itu Irfan, kita berikan Yamuna 4 bintang 4 atas bintang. keberanian Yamuna mencuba tadi. Baik, tahniah saya ucapkan. Jadi Okey. Irfan nak kena buat apa ni cikgu? Irfan, tolong cikgu kepitkan bintang pada Yamuna punya tempat. Okey, maknanya tadi cikgu cakap ada 4 bintang. Ya. 4 bintang. Yang pertama dikumpul oleh Yamuna. Ya, nama Okey. yang pertama itu Tanjung, Kepitkan Yamuna yang di kedua. sini. Okey, baik. Itu dia. Baik. Ada 4 bintang di situ. Ya, terima kasih Irfan. Okey, berikan tepukan untuk Yamuna. Okey. Baiklah, Diteruskan. seterusnya ya Irfan. Sebelum itu, cikgu minta murid-murid di rumah dan juga murid-murid di Google Meet boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4 yang mana dalam buku teks itu dalam halaman 6 dan 7 murid-murid boleh melihat tajuk berkaitan dengan jutawan sukan. Ya, mana muka surat 6 7 Mana ni muka Irfan? surat? Okey. Ya, ini ya. Muka surat 6 dan 7 ini berkaitan dengan jutawan sukan. Baiklah. Apa yang murid perlu laksanakan, kita tengok dalam buku ini, dalam buku teks Bahasa Melayu ini, murid-murid boleh lihat berkaitan dengan ada informasi berkaitan dengan e-sukan. E-sukan ialah satu bentuk permainan video yang dipertandingkan dan dimainkan dengan penuh semangat kesukanan. Sama je cikgu macam sukan fizikal ya? Ya, sama juga. E-sukan telah berkembang di serata dunia dan menjadi sumber pendapatan yang lumayan. Tadi kan cikgu dah beritahu pada Irfan, e-sukan juga boleh menjadikan sumber pendapatan yang lumayan. Di Malaysia, e-sukan semakin popular dan negara kita telah pun melahirkan atlet e-sukan yang berdaya saing pada peringkat antarabangsa. Baik, bila kita sebut berkaitan dengan permainan video, bukan sahaja permainan video ini dimainkan dalam bidang sukan, tetapi permainan video ataupun gamifikasi telah pun menular dalam sistem pendidikan negara, yang mana gamifikasi ini merupakan satu pendekatan ataupun kaedah yang terkini untuk menarik minat murid-murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Baik. Baiklah, seterusnya, jika kita lihat di sini, di Malaysia, e-sukan semakin popular. Mari kita tengok siapakah atlet e-sukan yang terdapat di Malaysia. Jom kita perkenalan. Oleh itu, cikgu nak mempersilakan seorang anak murid cikgu untuk memberikan maklumat berkaitan dengan atlet e-sukan itu tadi. Siapakah orangnya yang bertuah tu cikgu? Ya, dipersilakan Okey, Tanjing. Tanjing. Cikgu, saya ingin memperkenalkan Chai Fong dengan permainan di Cebuinia. Ya, dipersilakan Tanjing. Jenis permainan yang dimainkan oleh Chai Fong ialah Multiplayer Online Battle Arena, MOBA. MOBA ialah permainan dengan misi utama untuk menerobosi kubu pertahanan dan menghancurkan markas lawan. Selain kecekapan individu dan semangat kerja berpasukan, daya fikir yang tinggi diperlukan untuk mempertegur pola pemikiran dalam merangka strategi yang berkesan. Antara permainan yang tersenarai sebagai permainan yang paling digemari ialah Defense of the Ancient 2, Dota 2. Ya, terima kasih Tanjing kerana telah membuat ataupun telah membaca secara aktif sebentar tadi dengan sebutan, intonasi dan juga nada yang sangat jelas. Baiklah, kita lihat di sini ya.
Kalau seperti tadi yang cikgu sebutkan, permainan e-sukan ni juga perlu kita perlu ada semangat kerja berpasukan dan daya fikir yang tinggi. Tapi benarkah, cikgu nak tanya Tanjing lah, benarkah Tanjing e-sukan ini boleh menjadikan seorang itu bergelar jutawan? Silakan Tanjing. Menurut Cha Yifeng, sebenarnya semakin besar pertandingan, wang terkumpul yang ditawarkan juga semakin besar. Ada pertandingan antarabangsa yang menawarkan wang terkumpul yang mencecah puluhan juta ringgit. Oleh itu, memang benarlah bahawa e-sukan mampu menjana pendapatan yang lumayan buat atlet sehingga mampu bergelar jutawan. Namun, yang lebih penting, atlet e-sukan perlu berdaya tahan dan berdaya maju untuk mencipta nama hingga peringkat antarabangsa, seterusnya mengharumkan nama negara. Baiklah, terima kasih Tanjing. Jadi benarlah seperti yang diperkatakan yang disebutkan oleh Tanjing dalam sumber buku teks bahasa Melayu bahawa seseorang yang ingin bergelar jutawan itu perlu ada berdaya tahan, berdaya maju untuk mencipta nama hingga ke peringkat antarabangsa. Oleh itu Irfan, tolong cikgu boleh? Tolong, tak ada masalah, boleh. Mestilah Irfan, boleh. tolong cikgu kepitkan kita nak bagi 4 bintang kepada Tanjing kerana Tanjing telah menyelesaikan tugasannya dengan sangat baik, bacaan yang jelas, intonasi yang tepat dan juga nada yang bersesuaian. Baik, kalau begitu cikgu Ifah akan kepitkan 4 bintang kepada Irfan. Tanjing. Ya, terima kasih Irfan. Berikan tepukan kepada Tanjing. Baiklah, seterusnya bintang, silakan. kita lihat pula tadi atlet yang pertama. Kita tengok pula atlet yang kedua, iaitu Nur Amirul bin Afendi atau Amtuah dan juga Kati Reswaran, anak lelaki Sugemaran. Mereka ini telah menceburkan diri dalam bidang sukan bola sepak. Dalam bidang sukan bola sepak dan bola sepak itu ada mod tertentulah. Dia punya ciri-ciri permainan. Baiklah, tetapi cikgu nak tanyalah anak murid cikgu di Google Meet, siapa yang boleh bantu cikgu, apakah pencapaian terbaik Nur Amirul dalam e-sukan ini? Dipersilakan. Silakan hari ini. Cikgu, saya ingin menyatakan pencapaian terbaik Nur Amirul. Saya menjadi juara Asia Tenggara bagi Age 2016 dan Cyberfest 2017. Pada tahun 2018, saya menjuarai Virtual Bundesliga Asia Tenggara, seterusnya mara ke pertandingan dunia di Jerman. Terima kasih hari ini. Jadi, pencapaian terbaik Nur Amirul ialah menjuarai Virtual Bundesliga Asia Tenggara dan beliau mara ke pertandingan dunia di Jerman. Jadi hebatnya. Baiklah, apa kata kita beri dulu bintang kepada hari ini. Berapa bintang nak bagi? Cikgu nak bagi sama juga sebab dia sebutan baku. Jadi intonasi pun bagus. Jadi kita berikan dia 4 bintang. Okey, saya akan kepitkan untuk hari ini. Ifan akan bagi 4 bintang kat sini. Okey, balik pula. Okey. Baik, kita berikan tepukan seterusnya, untuk berikan tepukan hari ini dulu. pada hari ini. Baik, tahniah. Baik. Boleh cikgu teruskan Irfan? Silakan. Okey, baik. Cikgu nak tanya pula pendapat saudara Kati Reswaran berkaitan dengan kriteria utama yang perlu ada pada atlet e-sukan. Jadi cikgu nak minta, tadi Tanjin sudah, Yamuna sudah, hari ini sudah. Cikgu nak mempersilakan Syahin pula. Okey. Syahin, boleh Syahin? Boleh cikgu. Okey, baik. Menurut saudara Kati Reswaran, disiplin paling utama. Disiplin umpama akal tunjang. Yang kedua, amalkanlah gaya hidup sihat. Elakkan perkara yang menjejaskan kesihatan dan tumpuan seperti merokok. Yang ketiga ialah pendidikan. Pada pendapat saya, pendidikan sangat penting. Baiklah, terima kasih Syahin. Tadi bacaan Syahin, cikgu juga nak berikan kepada Syahin 4 bintang tetapi sedikit penambahbaikan. Sebab Syahin kena sebut menggunakan bahasa baku. Kalau utama, dia akan jadi utama. Okey. Utama. Ya, disebut mengikut ejaan. A kan bunyinya A. Okey.
Baiklah, menurut kriteria suara yang seperti yang disebutkan oleh Syahin sebentar tadi, atlet sukan perlu mempunyai disiplin sebagai akar tunjang, ya, dan juga perlu mengamalkan gaya hidup sihat, dan juga mereka perlu jauhi apa, Irfan? Kita kena jauhi perbuatan merokok. Kerana merokok membahayakan kesihatan. Bukan sahaja dalam isukan, malah sesiapa sahaja, ya Irfan. Baiklah, tetapi kita jangan lupa kepada pendidikan. Walaupun kita menceburkan diri dalam bidang dalam bidang permainan isukan, tetapi kita kena mantapkan dari segi pendidikan. Okey. Berapa bintang cikgu tadi? 4 bintang kan? Ya. Syahin tadi cikgu berikan 4 bintang juga. Baik, Ifah akan tampal dulu untuk Syahin. Okey. Baik. Tahniah Abang Irfan ucapkan kepada rakan-rakan yang berjaya mendapat 4 bintang setakat ini. Dan sedikit rumusan untuk segmen ini, nampaknya isukan ini sememangnya dapat menjana pendapatan sekiranya mereka ini berdisiplin dan berdaya maju dalam apa jua bidang yang mereka ceburi, cikgu, ya. Dan sekarang kita nak berhenti berehat seketika, kita jumpa anda selepas ini. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami di Didik TV KPM dan kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu untuk tingkatan 4. Kita sedang mempelajari mengenai isukan, bagaimana untuk menjadi seorang kecing jutawan. Okey. Dan untuk segmen ini kita akan bersama-sama dengan cikgu dan anak muridnya dalam Kitalah Juara. Siapakah juara? Mereka semua yang berempat ini. Cikgu, jom kita mulakan. Ya, baiklah, terima kasih Irfan. Kita pergi kepada apakah aktiviti murid dalam Kitalah Juara ini. Baiklah, aktiviti yang pertama ialah murid akan menyenaraikan. Tadi mereka dah baca kan? Betul. Sekarang ni mereka dah kesan. Sekarang mereka perlu menyenaraikan perkataan dan rangkai kata yang telah dikenal pasti dalam aplikasi Jamboard. Aplikasi Jamboard ni adalah aplikasi yang telah disediakan dalam Delima KPM. Jadi untuk melaksanakan aplikasi Jamboard ini sebagai aktiviti interaktif antara pelajar dan guru. Baiklah, yang kedua, murid secara berpasangan mencari makna kata dan rangkai kata dengan merujuk Kamus Dewan atau Pusat Rujukan Persuratan Melayu PRPM. Dan yang ketiga, murid perlu membina ayat menggunakan teknik SP berdasarkan kata dan rangkai kata yang gramatis dan betul mengikut konteks. Okey. Baiklah, sebelum itu Irfan, cikgu rasa cikgu nak berikan pasangan dulu kepada mereka. Berempat cikgu, kita akan agihkan kepada dua kumpulan. Okey, boleh? Baik, cikgu nak berikan sekejap. Cikgu pilih dulu, cikgu pilih pasangan dulu. yang pertama, cikgu nak berikan kepada Yamuna dan Harini. Okey, kita ada pasangan yang pertama. Okey, Yamuna dan Harini, pasangan yang pertama. Dan pasangan yang kedua ialah Tanjing dan Syahin. Jadi untuk melaksanakan aktiviti ini, Irfan perlu bantu cikgu untuk memutarkan dadu. Memutarkan dadu? Oh, ada dah kat sini rupanya. Okey. Baik, ini ada dadu dadunya. tu cikgu kira dalam kiraan 3, Irfan kira dan Irfan akan baling dan mereka akan tengok soalan berapa yang mereka dapat berdasarkan buah dadu. Mana soalan tu, cikgu? Soalan tu dalam envelope itu, Irfan. Dalam sampul ni, cikgu. Ya, dalam sampul itu. Inilah soalan untuk rakan-rakan saya. Okey, baiklah. Okey, kita mulakan. Irfan dah bersedia? Boleh, dah bersedia. Okey, baik. Mantap, Irfan. Okey, kita mulakan dengan pasangan yang pertama. 3, 2, 1. Lagi sekali. Lagi terjatuh sekali. Pula. Okey. Tak jadi. Okey, lagi satu. Okey. 1, 2, 3.
Okey. Soalan nombor berapa tu Irfan? 2. Nombor 2. Baiklah. Irfan tengok dalam sampul yang berwarna kuning lah cikgu Kuning. berikan. Okey, warna kuning. Ya. Irfan tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okey, kejap Irfan cari dulu. Okey, dah jumpa. Dah jumpa soalan nombor 2. Irfan Baik. bacakan soalan dia boleh tak? Wah, saya pula yang rasa. Ya. Okey. Tugasan murid adalah mengenal pasti kata, mencari makna kata dan membina ayat berdasarkan kata tersebut. Ya, Itulah jadi tugasan mereka Yamuna dan Harini tugasannya adalah mencari perkataan ataupun kata dan perlu membina ayat. Betul. Baiklah, kita pergi kepada tugasan yang kedua untuk pasangan yang kedua. Okey, nampaknya Irfan kena putarkan dari Ya, ni, putar cikgu. lagi Irfan. Okey. Irfan jangan Perkiraan tak tiga. putar. Putar. 3, 2, 1. Okey, Soalan nampaknya. nombor berapa tu Irfan? 1, 2, 3, 4, 5. Soalan yang ke-6. Ya, soalan Okey. yang ke-6. Irfan tengok sampul dia yang berwarna biru pula. Warna biru. Okey, kita cari dulu soalan nombor 6 mana ni. Saya harap Cuba ni taklah Irfan susah keluarkan sangat. semua tu Keluarkan Irfan. semua dulu. Dia senang nak tengok kan nombornya. Betul. Okey. Keluarkan Soalan semua. nombor Okey, 6. nombor 6. Kita cari dulu. Ini dia. Jumpa dah. Okey. Okey, Irfan bacakan. Baik, tugasan murid ialah mengenal pasti rangkai kata, mencari makna rangkai kata dan membina ayat berdasarkan rangkai kata tersebut. Ya, jadi pasangan yang kedua ni Tanjin dengan Syahin perlu melaksanakan rangkai kata dalam aplikasi Jamboard. Baiklah, murid-murid di rumah dan juga murid-murid di Google Meet boleh. Oh, tapi sebelum tu Irfan, ya, cikgu cikgu. sudah lupa pula tadi. Baiklah, untuk membina ayat, cikgu nak terangkan kepada murid-murid tentang teknik SP, Okey, iaitu kita belajar dulu. subjek dan predikat. Silakan. Okey, teknik subjek ialah pokok perbincangan. Kalau tak ada subjek, macam mana kita nak buat predikatnya? Okey, predikat ialah bahagian ayat yang menandai apa yang dikatakan atau dinafikan tentang subjek ataupun keterangan kepada pelaku ataupun subjek. Itu saja. Baiklah, kita pergi kepada aplikasi Jamboard untuk kita lihat murid kita ini telah melaksanakan ataupun belum. Kita tengok ada Okey, tak baik, kita jawapan. lihat. Baiklah, Yamuna, kumpulan Yamuna boleh laksanakan. Baiklah, Yamuna, boleh mula tulis. tugasannya untuk adalah? tugasan kumpulan yang pertama. Okey, baik. Mengenal pasti kita kata, tengok. mencari makna dan membina ayat. Okey. Ya, Itu Yamuna perkataannya? dan hari ini perkataan yang Mencecah. pertama dia apa ya? Mencecah, cikgu. Mencecah. Okey. Kemudian apa? Perkataan yang kedua yang Yamuna tak faham. Lumayan. Okey, baik. Okey, kita tengok pula. Mereka ni akan melaksanakan tugasan mereka ni secara serentak. Baiklah, kita tengok kumpulan Tanjing pula. Kita tengok sana pula macam Tanjing mana. dengan siapa dan Syahin, kita tengok pula apakah perkataan yang mereka tidak faham. Ini. Perkataan yang pertama ialah berdaya saing, daya fikir, berdaya maju. Jadi tunjang. jadi aplikasi Jamboard ni sangat membantu antara guru dan murid kerana dia ada satu aktiviti interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Akan ada komunikasi dua hala Ya, secara komunikasi interaktif. dua hala semasa kita melaksanakan PDPR tu. Betul. Jadi baiklah, murid kita telah pun mencari perkataan yang mereka tidak faham dan nanti mereka akan sebelum nak buat ayat, mereka kena faham dulu maksud. Nak sedih kat mana cikgu maksudnya tadi? Maksud perkataan, kalau kumpulan ini tak faham, mereka akan cari di Kamus Dewan, edisi yang keempat dan juga PRPM. Baik, kita lihat. Mereka akan membina ayat terus. Ya, membina ayat terus. Okey, kita saksikan Okey, dulu. kita lihat bina ayat. dah Baiklah, ada dah. teruskan bina Okey. ayat. Rangkai kata Tanjin dengan Syahin. Mungkin internet ke, mungkin dia orang punya di sana mungkin lewat mungkin lambat sikit Irfan, kita terpaksa tunggu untuk murid-murid kita melaksanakan tugasan mereka. Okey, baik, seterusnya kita tengok lagi. Ini rangkai kata. Okey, ini ayat untuk kumpulan yang pertama cikgu ya. Baik, ini kumpulan yang pertama. Seterusnya Ini adalah maksud. ini maksud perkataan mereka telah cari
Dan ini perkataan kumpulan yang pertama tadi. Irfan, kumpulan yang pertama tadi itu mereka mencari perkataan. Perkataan yang pertama ialah lumayan. Okey. Yang kedua ialah menerobosi. Menerobosi, okey. Saya jarang dengar perkataan ni. Ya. Okey, jadi nanti kita tengok murid kita membuat ayat daripada perkataan menerobosi supaya ayat itu menjadi ayat yang gramatis dan betul mengikut konteks. Ya. Okey, strategi. Kemudian mencecah dan satu lagi ialah marah. Okey. Baiklah, kita tengok. Adakah mereka berjaya menyiapkan kesemua kita tunggu ayat? mereka sedang menulis binaan ayat. Satu lagi kalau kita untuk tengok kumpulan tinggal yang satu pertama. lagi kumpulan yang pertama ya Irfan. Cepat-cepat masukkan maklumat. Okey. Sikit lagi tu. Mungkin kita boleh lihat kumpulan kedua bagaimana cikgu? Okey, kita tengok kumpulan yang kedua. Okey. Okey. Lagi satu juga. Lagi satu juga. Okey. Satu lagi. Tak apa, kita berikan mereka sedikit masa untuk menyiapkan dan Ifan juga ingin menjemput rakan-rakan yang berada di rumah untuk sama-sama mengikuti aktiviti ini. Kan? Jadi kita boleh lihat kalau mereka nak melaksanakan aktiviti sementara kita tunggu ini, kita boleh pergi kepada aplikasi ini tadi. Mereka di rumah boleh juga mengimbas kod QR yang tertera untuk melaksanakan aktiviti ini bersama-sama dengan kita hari ini. Okey, baik. Okey. Jom cikgu kita saksikan jawapan mereka. Okey, kita saksikan jawapan mereka. Baik, sekejap ya. Okey, adakah mereka dah siapkan? Baik, cikgu tengok kumpulan yang pertama sudah. Kumpulan yang kedua, sudah siap. Irfan, cikgu. Yang kedua sudah siap. Kumpulan yang kedua untuk rangkai kata, telah pun menyiapkan 5 perkataan yang mereka tidak fahami. Dan yang terakhir, dah siap juga dah siap juga untuk binaan rangkai kata, buat ayat berdasarkan rangkai kata yang mereka tidak fahami. Okey. Baiklah Irfan. Kita tengok ni, siapa ni? Okey, cikgu, terima kasih untuk segmen yang kali ini di mana kita akan teruskan dengan aktiviti menarik selepas ini. Tetapi sekarang kita nak berehat seketika. Jumpa anda lagi selepas ini. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Nampaknya Ifan sedang menggunakan bahasa baku di sini. Dan kita akan teruskan dengan segmen yang seterusnya. Saya harapkan anda sudah bersedia kerana kita akan bersama-sama dalam aktiviti Suka-Suka Jadi Jutawan. Okey, jadi adakah cikgu dah bersedia, cikgu? Sudah Irfan, cikgu sudah bersedia. Jom kita mulakan. Jom. Baiklah, suka-suka jadi jutawan. Apakah aktivitinya? Aktiviti murid ialah wakil murid. Tadi kita dah bagi pasang-pasang kan? Betul. Yang pertama kita ada hari ini dengan Yamuna. Yang kedua kita ada Syahin dan juga Tanjing. Ya, betul. Tanjing. Baik. Jadi, wakil murid akan membentangkan hasil kerja kumpulan. Dan yang kedua, murid lain, kumpulan lain akan menilai hasil kerja rakan dengan menggunakan borang penilaian elemen kata. Jadi cikgu tunjukkan ya. Borang penilaian elemen kata ini, yang pertamanya ialah murid perlu masa kawan baca tadi, mereka melihat ada ke tidak kesalahan ejaan. Okey, baik. Kemudian kesalahan tata bahasa. Dan huraian ayat yang bersesuaian mengikut konteks ataupun penyampaian dari segi murid tadi, rakan mereka tadi menarik dan difahami atau tidak. Jadi, marilah ayuh kita pergi kepada kumpulan yang pertama. Jom. Okey, baik. Kumpulan yang pertama siapa ya? Ya, kita persilakan. Yamuna dan Harini. Dipersilakan. Cikgu, saya akan bentangkan kata yang kami peroleh ketika membuat bacaan sebentar tadi. Ya. Perkataan pertama ialah lumayan. Lumayan bermaksud cukup, agak banyak, sederhana. Seterusnya, menerobosi.
maksudnya adalah menembus masuk, merempuk. Di samping itu, perkataan strategi maksudnya adalah ilmu tentang cara-cara merancang dan melaksanakan tindak tanduk peperangan. Seterusnya adalah mencecah. Maksudnya kena sedikit pada, menyentuh sedikit. Perkataan yang terakhir adalah marah. Maksudnya adalah bergerak ke muka, tampil ke hadapan. Baiklah. Terima kasih. Hari ini baik kita terus kita tengok daripada perkataan yang telah dicari itu tadi. Rakannya ialah Yamuna akan berikan ayat ya Yamuna. Ya, Cikgu. Ya, baik. Dipersilakan Yamuna. Terima kasih, Cikgu. Cikgu, ini adalah antara ayat yang kami bina melalui teknik SP. Perkataan yang pertama ialah lumayan. Ayatnya, pendapatan yang diperolehinya agak lumayan dengan hasil jualan tersebut. Perkataan yang kedua ialah menerobosi. Ayatnya, sinaran cahaya dengan angin pagi yang dingin menerobosi jendela rumahku. Perkataan yang seterusnya ialah strategi. Ayatnya pula, untuk mencapai keputusan yang cemerlang, kita perlu menyusun strategi pembelajaran cara yang berkesan. Perkataan yang kemudian ialah mencecah. Ayatnya begini, para petani giat menanam pokok durian ini kerana harganya mencecah RM40 sekilogram. Perkataan yang terakhir ialah marah. Ayatnya ialah pasukan negara akan terus marah kepusingan akhir pertandingan e-sukan di peringkat dunia. Itu sahaja, Cikgu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Yamuna. Baiklah, kita teruskan ya Irfan. Kita lihat dulu kumpulan yang kedua. Boleh? Lepas tu nanti baru kita pergi kepada perkataan-perkataannya. Baiklah, cikgu persilakan kumpulan yang kedua iaitu kumpulan rangkai kata. Dipersilakan. Siapakah wakilnya? Siapakah wakilnya? Okey, Maisara. Silakan. Cikgu, saya akan bentangkan rangkai kata yang kami peroleh ketika membuat bacaan sebentar tadi. Ya, dipersilakan Syahin. Rangkai kata yang pertama ialah berdaya saing, yang bermaksud mempunyai daya saing. Rangkai kata yang seterusnya ialah daya fikir. Maksudnya kekuatan atau keupayaan untuk menggunakan akal fikiran. Rangkai kata yang ketiga ialah berdaya maju, yang bermaksud berkemampuan untuk maju. Rangkai kata yang keempat ialah akar tunjang. Maksudnya akar pada pokok-pokok tertentu yang tumbuh lurus ke bawah ke dalam tanah. Rangkai kata yang terakhir ialah berdaya tahan, yang bermaksud mempunyai daya tahan, tidak berubah keadaannya. Ya, baiklah. Terima kasih Syahin. Baik, kita pergi sepintas lalu ya Irfan untuk kita mengetahui dengan lebih jelas maksud rangkai kata tadi. Silakan. Baik, rangkai kata yang pertama ialah berdaya saing. Maksudnya apa seperti yang diperkatakan oleh Syahin tadi, mempunyai daya saing. Yang kedua, daya fikir atau kekuatan atau keupayaan untuk menggunakan akal fikiran. Yang ketiga, berdaya maju, berkemampuan untuk maju. Yang keempat, akar tunjang, akar pada pokok-pokok tertentu yang tumbuh lurus ke bawah tanah. Okey. Kemudian berdaya tahan, mempunyai daya tahan tidak berubah keadaannya. Baik, kita lihat pula ayatnya pula. Dipersilakan Tanjing. Cikgu, saya akan membacakan ayat yang kami bina tadi. Ayat. Dipersilakan Tanjing. Rangkai kata yang pertama ialah berdaya saing. Ayatnya, setiap pelajar haruslah menyemai semangat sentiasa berdaya saing di dalam kemahiran sains dan teknologi. Rangkai kata yang kedua ialah daya fikir. Ayatnya, kemahiran penyelesaian masalah yang berkesan memerlukan daya fikir yang tinggi. Rangkai kata yang ketiga ialah berdaya maju. Para usahawan Bumi Putra perlu lebih berdaya maju dalam menghadapi dunia perniagaan. Rangkai kata yang keempat ialah akar tunjang. Ayatnya, disiplin merupakan akar tunjang untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelbagai bidang. Rangkai kata yang terakhir ialah berdaya tahan. Peserta yang berdaya tahan dan mampu melepasi ujian kelayakan sahaja yang akan mara ke peringkat yang lebih tinggi. Baiklah. Terima kasih. Baik, jadi kedua-dua pasangan tadi telah membaca, telah menyelesaikan tugasan mereka dengan baik. Jadi cikgu minta, tadi cikgu dah
Ingatkan supaya mereka akan menilai hasil kerja rakan yang lain. Betul. Baiklah, kita mulakan dengan kumpulan yang pertama lah ya untuk kumpulan kata, tetapi yang menilainya ialah siapa yang nak menilai ya kumpulan kata. Baiklah Syahin boleh nilai hasil kerja rakan. Cikgu, saya dapati bahawa dalam ayat kumpulan pertama ada berlaku sedikit kesalahan. Dari segi penggunaan kesalahan tata bahasa, contohnya perkataan diperolehinya. Sepatutnya mereka menulis diperolehinya. Ya, diperolehnya. Okey, baik seterusnya. Kemudian, penggunaan kata sendi nama dengan sepatutnya kumpulan satu menggunakan kata hubung dan. Baiklah, sinar cahaya dengan angin pagi. Jadi mereka sepatutnya menggunakan dan, ya, kata hubung dan. Baik, seterusnya. Dari segi ejaan pula, perkataan di peringkat perlu dieja secara jarak. Ya, perlu dieja secara jarak. Peringkat tu dieja secara jarak, ya. Irfan, baiklah, cikgu nak tanya Syahin, berapa Syahin nak berikan bintang kepada rakan Syahin? 4 bintang, cikgu. 4 bintang juga hari ini. Kenapa Syahin nak berikan 4 bintang? Saya dapati bahawa huraian ayatnya bersesuai mengikut konteks serta penyampaian menarik dan dipahami. Ya, okey. Pandai Syahin. Baiklah. Jadi, ya Abang Irfan tolonglah letakkan bintang kepada kumpulan yang pertama, iaitu kumpulan Yamuna dan kumpulan Harini. Okey, baik. Mana Yamuna satu? Baik, Yamuna satu, Harini satu. Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya, kumpulan Yamuna dan kumpulan Harini, cuba nilai hasil kerja dari rakan punya hasil. Okey, siapa yang nak bentang yang ini? Okey, baiklah Yamuna, dipersilakan. Cikgu, saya akan membuat penilaian berdasarkan hasil kerja kumpulan rakan saya. Cikgu, saya mendapati bahawa dalam ayat pertama kumpulan kedua ada berlaku sedikit kesalahan dari segi penggunaan kata sendi nama. Contohnya, di dalam sepatutnya ditulis dalam. Di dalam sepatutnya di dalam. Okey, baik, seterusnya. Kemudian, dari segi ejaan pula, Bumi Putera harus dieja sebagai Bumi Putera, iaitu BUMIPUTERA dalam ayat yang ketiga. Baiklah, seterusnya. Dalam ayat yang terakhir pula, kelayakan harus dieja menggunakan hanya 1K. Baiklah, kelayakan eja 1K sahaja. Okey. Baiklah, Yamuna. Bagaimana Cikgu, dengan saya juga mendapati bahawa huraian ayat memang bersesuaian mengikut konteks serta penyampaiannya menarik dan difahami. Baiklah, terima kasih Yamuna. Berapa Yamuna nak berikan bintang kepada kumpulan rakan Yamuna? Cikgu, saya juga ingin memberi 4 bintang kepada kumpulan mereka. 4 bintang juga hari ini adil kepada masing-masing, adil ya masing-masing. Jadi mereka juga nak beri 4 bintang. Tapi cikgu rasa kalau murid tadi tidak melakukan kesalahan dari segi ejaan, kesalahan dari segi tata bahasa, mereka boleh diberikan 5 bintang. Okey, baiklah Abang Irfan. Yes, saya. Hari ini kita dah lihat kata daripada rangka ayat. Betul. Dan juga kata yang telah dilaksanakan dengan sangat baik. Okey cikgu, sebelum kita teruskan kepada rumusan, bagaimana rakan-rakan kita untuk mendapatkan latihan pengukuhan? Di manakah ia cikgu? Okey, mereka boleh, murid-murid di rumah dan juga murid-murid di Google Meet juga boleh melayari di laman sesawang KPM Perkasaku dan juga repositori sumberku.com. Ada apa kat situ cikgu? Ada banyak bahan-bahan secara digital yang boleh membantu murid-murid untuk mencari bahan tersebut sebagai bantuan untuk mereka melaksanakan
pembelajaran. Ya, terbaik cikgu. Terima kasih. Dan bagaimana pula dengan rumusan kita hari ini sepanjang 1 jam cikgu bersama kami? Silakan cikgu. Baiklah. Cikgu rasa hari ini cikgu nak berikan berikan rumusan itu kepada anak murid cikgu terlebih dahulu. Silakan. Ya, dipersilakan. Baiklah Tan Jing, dipersilakan. Cikgu, saya merumuskan pembelajaran pada hari ini ialah kami telah mengetahui perbezaan makna kata dan rangkai kata serta penggunaan subjek dan predikat dalam binaan ayat. Selain itu, kami juga mengetahui isukan banyak manfaat kepada kita, iaitu isukan dapat menjana pendapatan, isukan dapat melahirkan generasi yang kreatif dan dapat menambah kemahiran berkomunikasi. Okey, itu saja Tan Jing. Baiklah, terima kasih Tan Jing. Sikit Irfan, cikgu berikan rumusan untuk hari ini. Berikan juga prestasi keseluruhan anak murid cikgu, silakan. Baiklah, pada hari ini murid-murid kita telah mempelajari dan Irfan juga mempelajari isukan boleh menjadi seorang jutawan sekiranya kita pandai mengagihkan masa. Betul. Kita pandai apa? Berdaya saing, berdaya maju, kita ada daya fikir, banyak cikgu bagi tahu hari banyak ini. Kan itu melahirkan kreatif. Seorang tu menjadi seorang yang kreatif. Jadi ada banyak manfaatnya kalau kita menggunakannya dengan sebaik-baik yang mungkin. Betul. Baiklah, pada hari ini cikgu nak berikan secara keseluruhan prestasi anak-anak murid cikgu di Google Meet pada hari ini dengan 5 bintang. 5 bintang. Tahniah boleh saya ucapkan. Kenapa 5 bintang hari cikgu? Ini? Kerana mereka telah melaksanakan pembelajaran secara kooperatif. Mereka telah melaksanakan secara berkumpulan tadi hasil kerja yang sangat baik. Mereka telah mengaplikasikan teknik subjek dan predikat tadi dalam penggunaan ayat. Jadi begitulah murid-murid di rumah dan juga murid-murid cikgu sendiri. Bagaimana cara kita nak menulis binaan ayat dengan tepat dan betul mengikut konteks. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami sepanjang 1 jam ini menerangkan mengenai topik kita iaitu bagaimana untuk menjadi jutawan dengan menjadi seorang pemain isukan. Okey, baik. Dan dalam kita menerokai bahasa Melayu ini dan kita kalau ada rezeki berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Ya, terima kasih Irfan. Jumpa lagi.